Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton di luar sana? Abang-abang, kakak-kakak, pakcik, makcik, adik-adik yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesihatan dan kelapangan. Sekali lagi, alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu ini. Walaupun kita masih belum dapat melangsungkan kelas-kelas syarahan kita di masjid, dan saya yakin ramai di antara kita yang masih rindu kepada masjid, rindu masjid-masjid dibuka seperti biasa. Tapi alhamdulillah masih lagi ada banyak wadah dan peluang yang boleh kita gunakan untuk pengisian rohani kita. Alhamdulillah, program Bicara Keluarga kita pada hari ini yang dibawakan oleh Unit Pembangunan Keluarga Masjid Al-Mawaddah menampilkan asatizah yang kita hormati, yang kita kasihi, yang sentiasa tersenyum ceria, iaitu Al-Fadilah Ustazah Nadia Hanim binti Abdul Rahman. Selamat datang Ustazah. Terima kasih Ustaz Sihat ya? atas undangan ini. Alhamdulillah baik, sihat walafiat. InsyaAllah Ustazah akan menyampaikan tajuk selaku penceramah undangan. InsyaAllah kita harapkan Ustazah sentiasa sihat sejahtera, begitu juga dengan ahli keluarganya, anak-anaknya. Semoga sentiasa terpelihara insyaAllah. Bersama kita juga pada hari ini adalah saudari Umairah Safiyah binti Muhammad Khair yang sedang berkhidmat di Masjid Al-Mawaddah sebagai intern. Saudari Umairah merupakan mahasiswi tahun akhir. Ya, saudari Umairah. Ya, betul. Di tahun akhir insyaAllah. Mahasiswi tahun akhir di University Yarmouk, Jordan. Dan saudari Umairah akan mengacarakan program ini selaku moderator. InsyaAllah kita pun suka dapat lihat asatizah muda kita diberikan peluang berani ke hadapan insyaAllah sama-sama menjalankan amanah menyampaikan ilmu kepada masyarakat insyaAllah. Baik, sebelum kita mulakan, saya ada permintaan daripada para penonton dan pendengar untuk kongsikan, like ataupun share program yang disiarkan oleh Masjid Al-Mawaddah ini. Walaupun mungkin kita rasa topik ini adalah sesuatu yang kita dah tahu, tapi mungkin ia boleh mendatangkan manfaat kepada orang-orang lain. Adik-beradik kita, rakan-rakan kita di Facebook, kenalan kita yang lain, ataupun sebagai rujukan untuk diri kita sendiri. Jadi sudi-sudilah share di Facebook anda, di WhatsApp dan sebagainya. InsyaAllah ada manfaatnya. Tanpa saya melengahkan lagi, saya menjemput saudari Umairah Safiyah untuk mengacarakan program Bicara Keluarga ini dengan tajuknya Silaturahim Perlu ke? Falyatafaddal mashkura. Syukran Ustaz Muaz atas pengenalannya. Sejujurnya saya berbesar hati sangat kerana berada di antara dua asatizah yang sangat saya hormati, Ustaz Muaz dan juga Ustazah Nadia. Selamat datang Ustazah. Okey, baik. Jadi insyaAllah hari ini kita akan bincangkan tentang silaturahim ataupun ditajuknya silaturahim perlu ke? Jadi ini adalah soalan yang akan Ustazah Nadia jawab pada hari ini ataupun tajuk yang akan Ustazah kupaskan dengan kita. Dan saya pasti ramai daripada tuan-tuan dan puan-puan sudah pun dengar perkataan silaturahim. Ia bukan perkataan yang aneh kan? Tetapi adakah kita betul-betul memahami konsep silaturahim? Apakah maknanya? Apakah kepentingannya di dalam Islam? Dan mengapakah ia sangat-sangat digalakkan oleh agama kita? So insyaAllah ini adalah antara soalan-soalan yang akan kita ajukan kepada Ustazah Nadia dengan harapan pada hujung sesi ini insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh menjawab soalan tadi. Sama ada silaturahim ni perlu ataupun tidak. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, marilah kita menjemput Ustazah Nadia dengan soalan yang pertama. Soalan yang sangat-sangat basic tetapi sangat penting. Apakah maksud silaturahim? Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya sayangi adik-adik saya iaitu Ustaz Muaz dan juga Ustazah Umairah. Terima kasih atas undangan ini dan insya-Allah sama-sama kita akan pelajari, mendapatkan ilmu dan maklumat dari apa yang insya-Allah bakal saya sampaikan, dan apa yang saya akan sampaikan merupakan peringatan buat diri saya sendiri dahulu terutama sekali, dan mudah-mudahan menjadi manfaat buat anda semua yang sedang menonton, sedang mendengarkan sesi ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi berbalik kepada soalan Ustazah Umairah tadi berkenaan ta'arif ataupun kita sebutkan sebagai definisi silaturahim itu sendiri. Sebelum kita masuk kepada kepentingan bersilaturahim, tentang keutamaan, tentang mungkin ancaman bagi mereka yang memutuskan silaturahim dan sebagainya, kita perlu tahu ta'arifnya dahulu, iaitu pengenalannya. Silaturahim sebagai orang Melayu, kita pun gunakan perkataan silaturahim. Tapi perkataan asal ini sebenarnya adalah perkataan bahasa Arab. Silah rahim. Silah rahim. Jadi silah di sini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, ianya membawa makna tali ataupun hubungan. Silah. Dan dalam bahasa Arab ianya adalah dua perkataan. Satu adalah silah, satu adalah rahim. Kalau silah bermaknanya adalah tali ataupun hubungan, rahim diberikan maksud yang berbagai dari para ulama dan antaranya adalah kasih sayang. Jadi kalau kita cantumkan silah dan rahim, ianya bolehlah kita anggap ianya membawa makna tali hubungan kasih sayang ataupun tali perhubungan, tali hubungan persaudaraan. Silah rahim. Dan para penonton sekalian, silaturahim ini biasanya kita fahamkan ianya adalah tali kekerabatan, tali kekeluargaan, tali persaudaraan. Itu yang kita fahamkan, pernah dengarkan. Namun ada juga beberapa ulama yang menyatakan bahawa silaturahim bukan hanya ditujukan kepada tali kekerabatan ataupun tali kekeluargaan. Bahkan ianya juga ditujukan kepada persaudaraan antara orang-orang yang tidak ada kaitan hubungan darah dengan kita. Memang ada juga ulama yang mengatakan kalau kita sebutkan silaturahim bermakna ianya adalah ikatan kekeluargaan sahaja. Memang ada yang mengatakan begitu. Mendefinisikannya sebagai hubungan darah. Namun ada ramai juga para ulama yang mengatakan ianya adalah hubungan kasih sayang. Dan itu adalah dasar silaturahim, iaitu hubungan kasih sayang tidak kira terhadap keluarga maupun terhadap orang-orang lain yang tidak ada ikatan darah kekeluargaan seperti kawan dan lainnya. Dan para ulama dalam kitab-kitab ada menuliskan tentang definisi silaturahim ini dengan lebih lanjut. Antaranya adalah Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Kata Imam Nawawi, silaturahim itu sendiri membawa makna seseorang yang berbuat baik kepada keluarganya, berbuat baik kepada orang lain sesuai dengan keadaan orang itu. Bermakna keadaan orang itu mungkin sedang memerlukan, dia pun berbuat baik dengan orang itu. Orang itu sedang memerlukan dari sudut kewangan sebagai contoh, dia pun membantu dari sudut itu. Orang itu perlukan bantuan dari sudut tenaga dari orang lain, dia pun ke hadapan untuk membantu, memberikan tenaganya. Jadi cara kebaikan yang diberikan oleh seseorang untuk hubungan silaturahim kepada orang lain itu ada perbezaan. Ada banyak cara, dan bukan saja maksud silaturahim itu saya
ada ikatan darah denganmu, jadi dengan sendirinya kita adalah orang-orang yang silaturahim. Bukan sahaja ikatan dari sudut darah, tapi ianya adalah kelakuan kita terhadap orang itu, kebaikan yang kita lakukan terhadap orang itu. Jadi di sini selain daripada Imam An-Nawawi, ada juga Imam Ibn Athir radhiyallahu anhu. Beliau juga menjelaskan tentang silaturahim. Katanya silaturahim itu ianya adalah perbuatan baik, sama dengan Imam Nawawi mengatakan bahawa ianya adalah perbuatan baik kepada kaum kerabat yang memiliki hubungan nasab ataupun bersaudara ataupun kerabat yang mempunyai hubungan pernikahan ataupun orang lain yang dekat dengan kita, yang selalu bersama kita, yang kita banyak bergaul dengan mereka. Dan kata Imam Ibn Athir, silaturahim, apa yang dimaksudkan dengan silaturahim? Tadi kalau Imam Nawawi mengatakan ianya adalah kita berbuat baik ketika orang itu memerlukan, Imam Ibn Athir pun mengatakan ianya selain dari berbuat baik, ada juga kelakuan selain itu, iaitu berlemah lembut dengan mereka, tunjukkan kasih sayang terhadap mereka dan juga memberikan perhatian kepada mereka. Itu yang kita fahami dari pencerahan dari kupasan para ulama di dalam kitab-kitab mereka, iaitu silaturahim itu yang pertama, yang pertama sekali ianya adalah berkelakuan baik terhadap kaum keluarga yang utama, kaum keluarga yang ada nasab dengan kita. Kemudian kaum keluarga yang mungkin ada hubungan pernikahan dengan kita, dan juga hubungan persaudaraan antara satu sama lain. Tapi pastinya kalau dengan orang lain, dengan siapa pun, hubungan itu kita perlu perhatikan, ianya adalah hubungan yang benar dan tidak terkeluar dari batasan syar'i. Sesuatu yang tidak melanggar syariat Islam. Jadi di sini menjawab soalan Ustazah Umairah tadi, apa yang perlu kita tahu tentang silaturahim? Silaturahim itu kita boleh memahaminya, iaitu ianya adalah hubungan antara yang tadi saya baru sebutkan, keluarga berupa keluarga ada pertalian nasab itu pertalian darah. Kemudian yang kedua, keluarga yang mempunyai pertalian pernikahan, dan juga keluarga yang kita sebut ataupun persaudaraan yang kita sebut kan sebagai pertemanan, yang kemudiannya kita pun rapat dengan mereka, kita pun berbuat baik dengan mereka. Dan bagaimana itu silahnya, bagaimana kita menunjukkan kasih sayang kita. Yang pertama dari apa yang tadi saya sampaikan, yang pertama kita berbuat baik dengan berbagai cara untuk meringankan orang itu. Memberikan bantuan untuk meringankan. Bantuan itu boleh merupakan bantuan harta ataupun boleh merupakan bantuan tenaga dan lainnya. Yang kedua, selain dari berbuat baik, memberikan bantuan, cara kita bersilaturahmi, yang kedua adalah kita selalu menunjukkan kasih sayang, selalu berlaku lemah lembut, tidak kasar terhadap orang itu, tidak ganas. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga menunjukkan keprihatinan kita kepada orang itu, memberikan perhatian. Kalau dia sakit, kita tanya khabar. Kalau lama kita tak jumpa, kita tanya apa khabar, sekarang sedang buat apa. Jadi kita menjalinkan silah itu. Silah dengan rahim, dengan penuh kasih sayang. Jadi sekarang ini tidak ada perbezaan, berbaik-baik dengan keluarga, dengan orang lain tidak ada, tapi pastinya kalau kekeluargaan itu ada keutamaan. Apatah lagi ibu bapa. Apatah lagi hubungan kita dengan ibu bapa, kemudian hubungan ibu bapa terhadap anak-anak. Ini kerana kalau kekeluargaan itu ada hak yang lebih kalau nak dibandingkan dengan orang-orang yang bukan tidak senasab dengan kita, tidak sekeluarga. Jadi kalau dah keluarga, ibu bapa, anak-anak, di situ ada hak-hak. Nanti insya-Allah pada soalan-soalan yang lain mungkin saya akan kupaskan dengan lebih lanjut. Kita nantikan saja soalan dari Ustazah Umairah. Nanti insya-Allah saya akan teruskan dengan
pencerahan yang selanjutnya. Wallahu a'lam. Ustazah. Syukran Ustazah. Jadi apa yang kita boleh fahamkan itu adalah silaturahim ini adalah tali hubungan kasih sayang ataupun tali hubungan persaudaraan bukan sahaja terhadap keluarga tetapi sesama insan yang lain, sama ada sahabat dan sebagainya. Dan ada para ulama yang mengatakan ia juga boleh hubungan ini juga boleh dijaga dengan perbuatan yang baik ataupun dengan berlemah lembut dan memberi perhatian. Tadi Ustazah ada katakan bahawa keluarga, menjaga hubungan dengan keluarga itu lebih utama. Jadi boleh tak saya tanya Ustazah, apakah hukumnya di sisi Islam? Maksudnya disebabkan keluarga itu lebih utama, adakah menjaga hubungan dengan mereka itu wajib? Dan kemudian menjaga hubungan dengan sahabat itu hanyalah digalakkan sahaja? Maksud saya, apakah hukum menjaga hubungan ataupun silaturahim di dalam Islam? Silakan Ustazah. Ya, terima kasih Ustazah. Soalan yang baik sekali. Memandangkan tadi saya dah mulakan dahulu tidak ada perbezaan dari sudut berbaik, memberikan kasih sayang, menunjukkan keprihatinan. Perbezaannya adalah dari sudut hak. Kalau kekeluargaan itu haknya lebih. Lagi-lagilah kalau dia keluarga, dia pun jiran. Haknya ada hak keluarga, hak jiran. Ini yang kita pelajari dari guru-guru kami. Jadi di sini, untuk menjawab soalan Ustazah Umairah tadi, adakah untuk keluarga itu wajib dan untuk orang lain itu mungkin sekadar anjuran sahaja, dan kalau kita tidak mahu pun tidak menjadi masalah. Di sini kita perlu belajar dahulu apa yang Rasulullah SAW nyatakan, pernah mengajarkan kepada kita umat baginda Nabi Muhammad SAW tentang kelebihan dan anjuran silaturahim itu sendiri. Saya ingin mulakan dengan beberapa firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan beberapa lah, satu je sebenarnya. Ada banyak, cuma saya nak keluarkan satu supaya boleh jawab soalan-soalan yang lain, dan juga ada beberapa hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Maksudnya, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim, iaitu hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa mengawasimu. Dan ini adalah tuntutan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memerintahkan, Allah yang menuntut. Yang pertama, Allah memerintahkan kita, menuntut kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa merasakan diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita akan berhati-hati dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap perkataan kita. Dan kalau kita selalu merasakan diri diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pasti akan berhati-hati dan kita pasti akan cuba sedaya upaya untuk melakukan sebanyak mungkin kebaikan dan menahan diri dari segala perbuatan keji. Dan selain dari bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah juga perintahkan untuk memelihara hubungan silaturahim antara kaum kerabat. Dan pastinya silaturahim itu, kaum kerabat itu yang pertama yang tadi saya sebutkan, yang awal tadi saya sebutkan, iaitu mereka yang mempunyai hak ke atas kita. Sebagai contoh ibu bapa kita, sebagai contoh anak-anak kita. Dan mungkin orang-orang yang di sekeliling kita yang ada tali nasab di situ. Dan kemudiannya barulah kita boleh lebih mengumumkan lagi dengan orang-orang yang dengan ahli keluarga kita, kemudian dengan orang-orang lain. Jadi di sini menjawab soalan Ustazah Umairah tadi, sekarang ini adakah wajib untuk keluarga dan kemudian hanya sekadar anjuran buat yang lain? Ianya adalah wajib untuk keluarga kerana ada ayat-ayat Al-Quran lain yang
memerintahkan, ada firman-firman Allah lain yang memerintahkan untuk melakukan kebaikan terhadap ahli keluarga. Saya berikan satu contoh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat yang lain, wabil walidaini ihsana. Ayatnya panjang, saya ambil bahagian wabil walidaini ihsana. Dan dengan ibu bapa kita perlu perlu berbaik dengan mereka. Jadi di sini para penonton sekalian, begitu Allah dah perintahkan di dalam Al-Quran, menunjukkan ianya adalah suatu kewajipan. Jadi kalau kita tanya, adakah wajib saya memelihara hubungan silaturahim dengan ibu bapa saya? Jawapannya adalah ya, wajib. Tapi dengan kawan-kawan, tidak ada tuntutan yang khusus kepada pertemanan, tetapi ada juga anjuran dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan tentang fadilah kita bersilaturahim ataupun menjaga hubungan, menjaga akhlak dengan orang lain. Itu banyak sekali hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita cara kita berkomunikasi, bergaul dengan orang lain dengan akhlak yang mulia. Jadi dalam erti kata lain, ianya adalah kewajipan kita juga untuk berakhlak mulia kepada orang lain. Dia bukan setakat anjuran. Rasulullah SAW sampaikan, kalau nak buat silakan, kalau tak nak buat tak payah buat. Bukan seperti itu. Kalau Rasulullah SAW mengatakan bahawa berakhlak mulia kepada orang lain, berarti kita jangan pilih-pilih, dengan semua orang kita berakhlak mulia. Tak boleh pilih-pilih di situ. Jadi kalau nak sebutkan tentang kewajipan, kalau kewajipan kekeluargaan itu ada hak yang lainnya. Kalau kewajipan dengan orang lain pun ada hak mereka juga, bermaksud mereka berhak untuk mendapat kebaikan dari kita. Bukan pilih-pilih. Mungkin dari sudut level, dari sudut tahap itu adalah siapa yang lebih dekat dengan kita, kita akan seperti manusia biasa, kita akan mendahuluinya, kerana di situ kalau kita belajar sebenarnya dalam ukhuwah itu pun ada haknya. Cuma saya tak sampaikan tentang hak ukhuwah kan, jadi saya tak sampaikan apakah hak-hak pertemanan ataupun hak ukhuwah itu. Sekarang ini kita lebih kepada kekerabatan persaudaraan. Jadi semuanya ada peranan masing-masing, ada hak masing-masing. Dan selain dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, sembahlah Allah, janganlah berbuat syirik kepadanya. Dirikan salat, tunaikan zakat dan jalinkan tali silaturahim. Jalinkan tali silaturahim. Dan di sini Rasulullah SAW sebutkan tasilur rahim, jalinkan tali silaturahim. Tapi Rasulullah SAW tidak memberikan gambaran yang jelas, tidak memberikan penerangan atau kita panggil elaboration, penerangan rahim ini, tasilur rahim. Siapakah mereka? Yang menjelaskan adalah para ulama yang tadi saya sebutkan. Imam Nawawi jelaskan dan imam yang lain, para ulama yang lain menjelaskan sekarang ini siapakah kaum kerabat. Dan mereka banyak menuliskan bahawa yang pertama, yang utama adalah ahli keluarga kita yang mempunyai hak ke atas kita. Kemudian yang seterusnya adalah ahli keluarga yang dekat dengan kita, dan seterusnya orang-orang lain. Yang seperti itu. Sebab semua peranan mempunyai hak masing-masing. Jadi di sini Rasulullah SAW bila sebutkan taslur rahim, Rasulullah tak sampaikan rahim itu siapa. Yang menjelaskan kepada kita sampai kita tahu adalah para ulama. Dan kalau kita lihat hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW, semuanya pendek-pendek belaka yang kemudian memberikan penerangan lebih lanjut itu adalah para ulama. Dan pastinya ada perbezaan pendapat seperti mana yang saya sebutkan tadi. Ada pendapat mengatakan bahawa kalau rahim itu adalah yang keluarga saja, yang ada pertalian darah. Tapi lebih ramai ulama yang menyatakan bukan saja yang mempunyai pertalian darah, tapi juga orang-orang di sekeliling kita, kerana mereka juga berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Dan kalau kita nak sebutkan tentang keutamaan, ada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya rasa ramai yang pernah mendengarkan. Siapa yang ingin dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur, hendaklah dia menyambung silaturahim. Dan di sini Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya dalam bahasa Arab pastinya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu."
fal yasil rahimahu. Dan Nabi Muhammad SAW dia pun sebutkan fal yasil rahimahu, iaitu sambunglah silaturahim. Tetapi tidak ada penerangan yang lanjut apa yang dimaksudkan dengan sambung silaturahim kemudian rezeki luas, panjang umur. Tidak ada penerangan yang lebih lanjut. Dan ini dikupaskan oleh para ulama. Dan pencerahan dari para ulama itu bukan saja tentang silaturahimnya, tetapi kaitan silaturahim itu dengan luas rezeki, dengan panjang umur. Jadi di sini ada perbezaan antara para ulama. Nah, ini satu hadis yang orang suka sebut-sebutkan kalau kita berikan tajuk silaturahim. Orang suka keluarkan hadis ini tentang siapa yang bersilaturahim itu akan dipanjangkan umur, itu akan diluaskan rezeki. Dan di sini mereka suka tertanya-tanya. Saya sendiri pernah tertanya bila terbaca hadis yang seperti ini, bermakna kalau saya nak hidup lama, saya nak hidup sampai 100 tahun mungkin sebagai contoh, perlukah bermakna saya kena banyak memperbanyakkan silaturahim. Dan kalau misalnya adakah kalau saya kurangkan silaturahim ataupun tidak menjalinkan silaturahim, hidup saya, umur saya akan semakin pendek. Jadi pastinya orang-orang akan tertanya-tanya seperti itu. Kerana itu para ulama pun mengeluarkan usaha mereka untuk cuba menjelaskan. Dan ada dua pendapat dari para ulama tentang kaitan silaturahim dengan rezeki dan juga umur. Pendapat pertama, mereka melihat hadis ini sebagai ianya. Bermakna ianya adalah sesuatu yang maknawi. Sesuatu yang benar-benar apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Rasulullah SAW kata, kalau kita sambungkan silaturahim, rezeki kita akan dilapangkan. Bermakna kita akan dapat rezeki yang melimpah ruah. Dan kemudian umur kita akan dipanjangkan. Mungkin awalnya Allah Subhanahu Wa Taala mungkin awalnya kita hidup tak lama, tapi kemudian dilamakan hidup kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sini banyak penjelasan yang lebih mendalam tentang ini, dan saya tidak mahu untuk menjelaskan dengan lebih dalam kerana kita akan mempelajari tentang silaturahim itu secara umum, dan saya takut ada salah faham di sini. Jadi yang pertama adalah secara maknawi, para ulama mengatakan benar-benar itu akan berlaku. Yang kemudian yang kedua adalah secara kita panggil kiasan, ataupun bahasa Arabnya adalah majazi, kiasan, kinayah, itu kiasan. Dan mereka menjelaskan bahawa apa yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW, dilapangkan rezeki itu tak semestinya rezeki berupa harta, tapi rezeki itu boleh berupa berbagai-bagai perkara, seperti sebagai contoh Allah SWT, kita hubungkan silaturahim, bukan kita dapat kemudian kita jadi kaya raya, bukan, tetapi para ulama mengatakan ia dilapangkan rezeki. Maksudnya rezeki dia tu sentiasa rasa cukup. Dia selalu rasa cukup, dia selalu rasa Allah mudahkan urusannya. Itu yang dimaksudkan dengan dilapangkan rezeki. Dan kemudian dipanjangkan umur, kata para ulama yang satunya lagi, panjang umur bukan maksudnya umur kita dari 70 tahun pergi ke 80 tahun, bukan seperti itu. Pendapat mereka mengatakan bahawa ianya adalah kiasan, menunjukkan bahawa umur kita membawa berkat, membawa kebaikan. Kita di dunia walaupun sementara, tapi kebaikan yang kita dapat dari kita hidup di dunia itu banyak, berlipat ganda. Ataupun kalau kita dah meninggal dunia, walaupun dah meninggal dunia tak boleh membuat amal kebaikan, tapi kerana kita dah menghubungkan silaturahim, kerana itu ianya selalu berterusan, pahala kita pun berterusan walaupun kita sudah pun berada di kubur. Jadi apapun penerangan dari para ulama, wallahu alam, kita tak pasti mana satu yang paling tepat, tapi yang pastinya kita tahu fadilah silaturahim itu sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis-hadisnya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala pun sebutkan dalam beberapa firman tentang pentingnya, tentang utamanya bersilaturahim. Dan pastinya, yang pastinya yang paling wajib adalah mereka yang mempunyai hak ke atas kita, dan kemudian kerana ada firman-firman lain yang menyatakan tentang hak-hak mereka ke atas kita, dan kemudian kepada yang lain juga mereka berhak juga mendapat kebaikan dari kita. Wallahu a'lam bishawab.
Syukran Ustazah atas penerangan yang sangat-sangat mantap Masya Allah. Jadi kalau saya nak rumuskan sikit apa Ustazah katakan, kita memang kena ingat bahawa sebagai seorang Muslim memang wajib bagi kita untuk menjaga akhlak kita. Kena harus wajib untuk kita mempunyai akhlak yang baik. Jadi apabila kita menjaga akhlak kita dengan orang lain, dalam menjaga akhlak itu akan terjaga hubungan kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Cumanya ada keutamaan lah kan Ustazah. Keluarga itu adalah utama dan tidak bermaksud bahawa yang lain itu kita boleh tidak berakhlak mulia dengan mereka, kerana kita kena ingat semua orang ada hak-haknya tersendiri. Kemudian Ustazah juga ada kongsi tentang kebaikan menjaga silaturahim. Ustazah ada sebut tentang melapangkan rezeki, bukan bermaksud rezeki dalam bentuk duit, tetapi kita rasa apa yang kita ada itu mencukupi dan juga dipanjangkan umur. Jadi Ustazah dah pun kongsikan apakah makna silaturahim, apakah kebaikannya dan apakah hukumnya di sisi Islam. Jadi sekarang saya nak tanya Ustazah, kita dah tahu apakah kepentingannya kan? Kita dah tahu memang ini memang sesuatu yang kita nak buat, kita dah tahu kebaikannya. Tapi dalam keadaan sekarang ni, saya tahu salah satu cara kita boleh menjaga hubungan kita adalah dengan saling ziarah menziarahi. Jadi apabila kita menziarah tu, kita boleh jenguk keadaan mereka, boleh berbual dengan mereka. Tetapi dalam keadaan sekarang di mana kita sentiasa sibuk, dalam keadaan COVID lagi macam gini, susah untuk kita ziarah ibu bapa kita dan sebagainya. Jadi boleh tak Ustazah terangkan, apakah cara-cara ataupun contoh-contoh di mana kita boleh teruskan menjaga hubungan silaturahim walau sesibuk mana pun kita, walau ber-COVID pun, kita tetap boleh teruskan menjaga silaturahim kita. Baiklah. Jadi memang biasanya kan pada kebiasaan yang kita lakukan, sebut silaturahim aja, saling ziarah menziarahi. Tapi untuk tahun ini tak ada ziarah menziarahi, hatta untuk bulan Syawal pun tak ada ziarah menziarahi. Tapi tak semestinya kita tak menjalinkan silaturahim. Jadi di sini untuk silaturahim yang pastinya kalau buat ibu bapa itu memang kita perlu selalu bertanya khabar, kerana mereka adalah yang jalinan yang terdekat untuk kita, jalinan hubungan yang terdekat buat kita. Dan pada tahun COVID ini, kita tak boleh ziarah menziarahi, tak boleh kumpul. Mungkin sekarang dah fasa kedua dilonggarkan sedikit lah, nanti masuk fasa ketiga lebih dilonggarkan. Tapi kita masih lagi perlu berhati-hati. Kalau sakit jangan keluar, jangan bertemu dengan orang, apatah lagi kalau mereka adalah ibu bapa kita yang dah berumur, kerana ianya sangat berbahaya. Virus ni sangat berbahaya, lebih-lebih lagi buat yang sudah berumur. Apa yang kita boleh lakukan? Saya rasa anda semua yang sedang menonton dah melakukannya. Alhamdulillah kita berada di zaman teknologi dan sekarang ini kalau anda mampu untuk mendengarkan saya melalui platform apa ini, FB mungkin melalui platform FB, bererti anda pun mampu untuk berteknologi dengan orang lain, terutama sekali dengan ibu bapa ataupun dengan keluarga, ahli keluarga lain. Tapi untuk dengan ibu bapa, kalau kita tak sakit, kita mesti menjenguk mereka dan kita ikut ikut peraturan. Kalau di Singapura ini mereka izinkan, kan waktu tu kan memang langsung tak boleh, kemudian lepas selesai circuit breaker mereka izinkan dan mereka memberikan beberapa syarat, kita ikut syarat itu. Dan kalau sudah diberikan syarat yang seperti itu, kita jangan kemudian mengatakan ni berikan alasan sekarang sedang COVID tak boleh jumpa langsung, padahal dah diberikan kelonggaran dari sudut pemerintah dah berikan kelonggaran. Jadi untuk ibu bapa kita masih terus menerus kalau boleh jenguk mereka secara zahir, secara jasadan, secara jasad. Kerana itu penting lagi-lagi buat mereka yang dah berumur, lagi rasanya lain lah kalau nak dibandingkan dengan skrin aja. Kesian mereka, bukan mudah untuk pergi ke skrin dan sebagainya. Dan
Ialah seperti itu. Tapi kalau untuk orang lain, selain ibu bapa yang kita tak boleh jenguk secara jasad, apa yang kita boleh lakukan, sekarang teknologi tinggi, kita boleh tanya khabar melalui WhatsApp. Mungkin dah lama kita tak tanya khabar dengan orang-orang yang ahli keluarga kita, dengan orang yang dekat dengan kita, ataupun kita dapat tahu bahawa dia mungkin dalam keadaan yang sakit, kita dengar-dengar dia sakit dan sebagainya, kita tanya khabar dan kemudian mungkin kita boleh cuba bertanyakan jika mereka perlu bantuan, dan itu adalah salah satu caranya. Dan saya rasa tidak mustahil untuk sekarang ini kita bersilaturahim walaupun tidak dapat berjumpa di zaman COVID, kerana subhanallah, walaupun Allah berikan kita ujian seperti ini, tapi Allah berikan kita kenikmatan yang lain, iaitu kemudahan teknologi, dan kita tak boleh ada alasan mengatakan saya tak dapat nak bersilaturahim, saya tak dapat nak berkomunikasi, kerana semuanya sudah mudah. Jadi tak nak sahaja, itu sahaja, wallahu alam. Syukran Ustazah. Jadi kita faham tak ada sesibuk mana pun kita kena juga meluangkan masa, lagi-lagi dah ada wadah yang menyenangkan urusan kita seperti Zoom, WhatsApp, telefon pun, itu pun sesuatu yang sangat-sangat mudah untuk kita lakukan. Baik. Jadi kita dah bincangkan apakah hukum, apakah cara-caranya kita boleh lakukan. Sekarang ni datang pula soalan. Bagaimana pula jika seseorang itu tidak menjaga hubungan silaturahimnya? Jadi soalan saya seterusnya adalah, salahkah jikalau kita memutuskan silaturahim kita dengan orang lain? Masya Allah, soalannya direct terus. Salahkah? Salah atau tidak? Ya. Sebenarnya soalan yang seperti ini, soalan yang sangat penting dan memang perlu kita utarakan. Ramai yang mungkin merasakan ianya soalan yang sensitif dan sebagainya, tapi sebenarnya kalau dari sudut salah atau tidak, itu ada kita panggil sebagai grey area. It's on a very thin line. Kita tak pasti. Jadi kita boleh jadi ya betul, boleh jadi salah. Jadi di sini saya ingin memberikan beberapa sekali lagi beberapa firman, beberapa hadis dari Nabi Muhammad SAW, kerana ianya lebih meyakinkan. Kalau ada dalil itu lebih meyakinkan. Tentang Islam ini, tentang ajaran Islam, subhanallah, saya dapati pengajian Islam, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW, selalunya semuanya ada keseimbangan. Saya perhatikan dan boleh kita tanya kepada para asatizah lain, para ulama, mereka akan beritahu bahawa semua seimbang. Kalau tak seimbang, itu yang kemudiannya akan bawa kepada terlalu ekstrim ataupun terlalu terlalu melampau lah, yang seperti itu. Jadi Islam itu, ajaran Islam sangat seimbang. Tadi saya dah sampaikan tentang fadilah, keutamaan, kebaikan, bersilaturahim. Dalam Islam juga kalau ada fadilah, kalau ada suruhan, itu pasti ada ancaman juga. Jadi seimbang, kerana orang-orang, manusia kita walaupun saya secara peribadi, kalau saya mengajarkan, saya suka mengajarkan dengan memberikan kata-kata harapan. Tapi ada juga asatizah yang mengajarkan memberi kata-kata yang mengeluarkan dalil-dalil yang berupa ancaman. Jangan buat ni nanti seperti ini. Jangan buat ni nanti seperti ini. Ada para asatizah yang memberikan harapan, sila buat ini supaya begini. Jadi kita nampak ada perbezaan di situ, dan saya tidak mahu mengatakan satu salah, satu betul. Tidak, kerana kedua-duanya betul, kerana perlu seimbang. Manusia ni memang perlu seperti itu. Kalau kita berikan yang lembut-lembut, yang baik-baik sahaja, memang mudah untuk mengambil perhatian mereka, mengambil hati mereka, tapi pada waktu yang sama ada kalanya kita perlu bertegas juga. Bertegas dengan ancaman. Saya berikan contoh yang relevan, selagi-lagi siapa yang dah menjadi ibu bapa di sini, anak kita. Pastinya kita ingin mencontohi cara Nabi Muhammad SAW dengan penuh kelembutan, kasih sayang.
Dan kita pun kalau nak marah dia, kita pun bukan langsung marah, kita cuba cari yang lembut. Lagi-lagi kalau anak itu masih kecil. Tapi lama-kelamaan mungkin dia lihat, ni mak bapak saya lembut sahaja, tak perlu, tak ada ketegasan, tak ada letakkan bukan ancaman tapi tak ada letakkan denda di situ. Jadi kadang-kadang ada anak-anak kalau kita dengan kelembutan saja dah cukup memadai, kerana hati mereka tu lebih mudah terima. Tapi ada anak-anak, semua anak-anak kan lain-lain. Ada anak-anak yang kita perlu kasih ini sikit, letakkan ada sikit, bukan kekerasan, saya sebut sebagai teguran yang lebih, saya nak cakap mengancam, tapi mengancam macam bahasa dia terlalu keras sangat. Tegas ke Kita Ustazah? letak apa dia Ustazah? Teguran yang tegas ke? Tegas boleh lah. Ya. Terima kasih Ustazah. Teguran yang tegas lah, bukan mengancam. Saya takut nak gunakan perkataan mengancam, takut nanti lepas ni semua orang ancam anaknya. Bukan ancam terlalu tinggi, terlalu berat sangat. Sebagaimana Ustazah Humairah kata tadi, begitu teguran yang tegas. Ada kala anak-anak beri yang lembut-lembut je mereka dah dengar. Tapi kadang-kadang kita kena tegas baru mereka tersentak. Sama juga dengan kita yang dah dewasa. Kadang-kadang kita, orang lembut-lembut kita boleh terima. Tapi kadang-kadang susah untuk masuk, untuk kita mendengarkan sampai kena berikan ancaman yang seperti itu. Jadi dalam Islam ada seperti itu juga, iaitu kita ada yang kita panggil bashir. Kita ada bashir. Kemudian kita ada nadhir juga, peringatan. Kita ada bashir, memberikan harapan, memberikan berita-berita gembira, itu bashir. Dan kita ada nadhir juga. Nadhir itu memberikan ancaman-ancaman. Tapi Ustazah takut-takutkan, kadang-kadang kita perlu ditakut-takutkan juga. Jadi apa-apa pun mesti balance lah, mesti seimbang. Tak boleh terlalu berita gembira terus, walaupun itu memang selalunya lebih berkesan. Kalau kita berikan berita gembira, kita berikan harapan, itu lebih berkesan. Lagi-lagi kalau orang-orang yang hati-hati mereka itu lembut dan mudah terima, itu biasa kita akan memberikan khabar-khabar gembira. Tapi ada satu sudut lain juga yang kita perlu berikan pengajaran yang lebih tegas. Jadi sama juga halnya dengan topik silaturahim ini. Tadi saya berikan tentang keutamaan, kita akan dipanjangkan umur, kita akan diberikan ganjaran yang melimpah ruah, dan ianya untuk orang-orang yang berjaya nanti di hari akhirat kelak kalau mereka menyambungkan silaturahim. Tapi ada juga ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala, ancaman dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk buat kita tersentak, untuk buat kita jangan ikutkan sangat ego kita, jangan ikutkan sangat emosi kita. Kita rasa yang dah lah saya tak nak lagi ada kaitan dengan dia, kerana alasannya kita tak suka sahaja ataupun tidak ada alasan yang bernas, kita saja-saja tak nak mahu berurusan dengan dia. Saja-saja tak nak berurusan dengan dia, betul-betul membenci dia dan sebagainya. Dan kerana itu perlu ada ketegasan di sini juga, perlu ada ancaman. Dan Nabi Muhammad SAW sampaikan dalam sebuah hadis, tidaklah masuk syurga orang yang suka memutus silaturahim. Ini maksudnya memutus yang tak ada alasan, tak ada sebab yang munasabah, tidak ada sebab yang bernas. Ada ke yang sebab munasabah? Ada. Nanti insya-Allah saya rasa Ustazah Humairah akan menanyakan soalan yang tentang boleh ke kita putuskan silaturahim ke, ini soalannya. Ini okey, jadi tentang Ustazah Humairah, ini ke soalannya? Rasanya boleh sih jawab dalam soalan ini juga. Okey, boleh. Jadi di sini, apakah ancaman memutuskan silaturahim pula? Kata Nabi Muhammad SAW, tidak masuk syurga. Wow, seramnya. Jadi kita akan fikir dua kali. Nak saja-saja tanpa alasan, kenapa saya tak nak kawan dengan awak, kenapa? Sebab saya tak suka muka awak. Sebagai contoh, dan ini berlaku Ini berlaku. Saya pernah dengarkan sendiri, ada orang dia tak suka dengan seseorang lain depan saya. Kemudian dia kata saya tak suka awak. Kemudian orang tu tanya kenapa? I just don't like the look of you. I just don't like the look of you. Saya tak suka cara muka awak macam ni, saya tak suka awak. Jadi ini yang kemudiannya benda yang remeh-temeh yang orang boleh mudah-mudah nak putuskan silaturahim dengan perkara remeh-temeh. Tapi kalau kita ada ancaman seperti ini, kita tak berani nak sembarangan memutuskan tali silaturahim kecuali ada sebab-sebab yang munasabah.
Kerana Nabi Muhammad SAW dah mengatakan tak masuk syurga siapa yang putuskan silaturahim. Jadi kita fikir 2 kali. Saya tak nak kawan dengan awak lagi. Kenapa? Sebab awak benda remeh-temeh, kita akan fikir 2 kali kerana ianya boleh memberi kesan kepada kita sehingga Allah tidak redha, sehingga Allah tak berkenan untuk kita masuk ke syurga, wal'iyadzubillah. Dan di sini apatah lagi kalau kita putuskan tali hubungan kita dengan ibu bapa kita. Apatah lagi dengan ibu bapa kita. Dan Nabi Muhammad SAW memberikan satu lagi peringatan yang agak berat buat mereka yang uququl walidain, yang durhaka kepada ibu bapa, yang memutuskan hubungan dengan ibu bapa. Kata Nabi Muhammad SAW, sehingga 3 kali Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan kepada para sahabat. Rasulullah SAW tanya, mahukah kalian tahu tentang dosa besar antara dosa-dosa besar? Dosa terbesar, bukan dosa besar saja, dosa terbesar. Akbaril kabair, kata Nabi Muhammad SAW, akbaril kabair. Rasulullah tanya lagi sahabat, mahukah kalian tahu tentang dosa yang paling besar antara dosa-dosa besar? Kita ada dosa besar dan kita ada dosa yang paling besar. Ketiga kali pun Rasulullah SAW tanyakan perkara yang sama, sampailah para sahabat berkata, mahu ya Rasulullah, kita nak tahu apakah yang terbesar. Kemudian Rasulullah SAW pun menjawab, yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbuat syirik, berbuat khurafat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dosa yang sangat besar. Dia bukan besar saja tapi terbesar, antara terbesar. Dan yang kedua kata Nabi Muhammad SAW adalah kita durhaka kepada orang tua. Dan itu adalah dosa besar. Dan kerana ada peringatan yang seperti ini sebagai seperti sebuah ancaman, maksudnya bahawa ini perkara yang berat, ini perkara yang berat, jadi kita perlu berhati-hati. Jadi di sini kita sebagai seorang Muslim, kita tak boleh sembarangan meninggalkan ibu bapa kita, tak boleh sembarangan mengatakan bahawa saya dah dewasa, saya tak nak ada kaitan dengan ibu bapa kita, yang mungkin orang-orang yang tidak ada agama biasanya merasakan itu adalah perkara biasa. Saya dah nak keluar pada rumah ibu bapa, tak nak ada kaitan dengan mak bapak saya lagi. Itu bukan Islam. Kerana kalau kita saja-saja melakukan seperti itu, maka Nabi Muhammad SAW memberikan ancaman, memberitahu bahawa ini adalah dosa besar. Tak boleh melakukan yang seperti itu. Jadi kita ada agama untuk membimbing kita. Jadi kalau di sini kita dah tahu ancamannya seperti itu. Kita dah tahu Allahumma salli ala Muhammad, kesannya bagaimana? Baiklah. Jadi berkenaan dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, ianya adalah suatu peringatan yang cukup berat. Jangan sembarangan, jangan saja-saja kita kata mentang-mentang kita dah dewasa, mentang-mentang kita dah besar, kita nak lupakan mak bapak kita. Saya tak nak ada kaitan lagi dengan ibu bapa saya. Itu bukan cara Islam dan itu mempunyai ancaman yang sangat berat. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, jadi saya teruskan tadi tentang keseimbangan, tentang kalau dah ada keutamaan ada juga ancaman. Jadi sekarang ini kita faham bahawa Nabi Muhammad SAW pun berkata bahawa durhaka kepada ibu bapa itu adalah suatu dosa yang besar. Dan kerana ada keseimbangan seperti itu, Allah SWT menyatakan bahawa kita perlu berbakti kepada ibu bapa, berbaik kepada ibu bapa, dan pada waktu yang sama jangan menyakiti mereka. Dan siapapun ibu bapa kita. Dan kita bukan melakukan semua ini, kita tidak melihat kepada ibu bapa. Walaupun lebih mudah kalau kita lihat kepada ibu bapa, apatah lagi ibu bapa kita memang ibu bapa yang sangat bertanggungjawab, ibu bapa yang baik, yang dah berkorbankan segalanya untuk kita, dah cuba sedaya upaya mereka untuk menjadi ibu bapa yang baik. Kalau mereka ada buat kesilapan, mereka cuba memperbetulkan kesilapan mereka. Apatah lagi ibu bapa yang seperti ini, yang benar-benar sedar tentang tanggungjawab mereka. Maka kita tidak ada alasan untuk berdurhaka kepada mereka. Tapi ada juga soalan-soalan orang yang kemudian mengatakan bahawa banyak saya mendengarkan tentang tidak boleh durhaka kepada orang tua, tapi bagaimana pula jika orang tua itu tidak bertanggungjawab? Ada juga soalan-soalan yang banyak yang seperti ini. Jadi di sini kita perlu berlaku adil juga.
seperti mana saya memberitahu tentang keutamaan dalam menjaga satu rahim dengan ibu bapa, dengan ahli keluarga di sekeliling kita. Tapi pada waktu sama kita perlu lihat keadaan seseorang itu juga, dan kita tak boleh main pukul sama rata, kerana memang ada situasi-situasi yang kita perlu memberikan nasihat yang lebih khusus kepada orang itu kerana situasinya yang unik. Tapi kalau misalnya ibu bapa kita kita tidak bermasalah sama sekali, maka tidak ada alasan untuk kita terus berdurhaka kepada ibu bapa kita. Dan kita tahu kita tak boleh sembarangan kerana ikutkan emosi, ikutkan ego. Saya dah besar, kerana mengatakan bahawa saya tak perlukan ibu bapa saya lagi, itu kan mengikutkan emosi ataupun ego, dan kemudian kita tinggalkan mereka. Yang seperti itu memang muktamad memang sangat-sangat jelas bahawa anak itu sedang menyakiti ibu bapanya, dan itu adalah suatu dosa besar. Dan untuk berlaku adil dengan topik ini tentang silaturahim, apatah lagi saya berikan contoh tentang anak-anak, hubungan anak-anak dan ibu bapa. Saya ambil contoh yang paling dekat, kerana kalau dari sudut silaturahim yang paling dekat dengan kita adalah ibu bapa dan ibu bapa kepada anak-anak. Jadi hubungan anak-anak dan ibu bapa. Di sini berbakti kepada ibu bapa. Berbakti bermakna kita berbaik dengan ibu bapa kita, berlembut dengan ibu bapa kita, cuba sedaya upaya untuk tidak menyakiti mereka. Itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala siapapun ibu bapa kita. Dan sebagaimana saya terangkan tadi, kalau ibu bapa kita memang subhanallah, memang menjalankan tanggungjawab, kita tak ada alasan untuk tidak berbaik dengan mereka. Mereka dah banyak berkorban untuk kita, kita tahu penat lelah mereka bagaimana untuk menjaga kita, untuk merawat kita, untuk membesarkan kita. Kita lihat sendiri kesungguhan mereka. Ini tidak ada alasan sama sekali untuk kita mengatakan bahawa saya tak nak ada kemengena dengan mak bapak saya lagi. Tak boleh, tidak ada alasan sama sekali. Kerana Allah SWT memang dah memberikan suruhan untuk berbakti kepada ibu bapa kita. Dan pastinya ganjarannya sangat besar. Dan berbakti kepada ibu bapa ini, ganjarannya bukan sahaja kita akan dapat rasakan di akhirat saja, bahkan di dunia lagi kita dapat rasakan. Kalau kita berbakti, berbaik dengan ibu bapa, membantu ibu bapa kita, itu Allah tak tunggu-tunggu di hari akhirat, di dunia lagi Allah dah kasih kita menikmati ganjarannya. Allah akan, kalau kita membantu ibu bapa kita dari sudut kewangan, Allah akan luaskan rezeki kita. Kalau kita bantu meringankan keadaan ibu bapa kita, Allah pasti akan membantu kita meringankan kehidupan kita bersama orang lain sebagai contoh. Kalau kita pandai menjaga hati ibu bapa, dengan sendirinya Allah pasti akan melembutkan hati anak-anak kita, akan mendidik langsung hati anak-anak kita dan juga kita. Jadi Allah dah berikan kita rasa dari dunia lagi ganjarannya. Sama juga kalau kita berdurhaka kepada ibu bapa, Allah kasih bukan ganjarannya, Allah kasih denda ataupun punishment, denda lah kan. Ada perkataan lain tak selain denda? Hukuman? Hukuman, ya. Terima kasih. Masya Allah, Ustazah Umairah ni. Hukuman lagi ni, denda macam denda budak-budak sekolah gitu. Jadi kalau Allah SWT, sama juga kalau misalnya kita berdurhaka kepada ibu bapa, kita menyakiti mereka, kita sengaja menyakiti mereka kerana kita benci kepada mereka, kerana kita ingin mereka merasakan sakit, maka hukuman Allah tak tunggu di hari akhirat, di dunia lagi Allah dah berikan hukuman. Wallahu a'lam bagaimana, tapi itu memang perkara yang benar. Jadi di sini, kalau kita lihat hubungan ibu bapa, saya mulakan dengan anak-anak mesti berbakti, mesti berbaik dengan ibu bapa siapapun mereka. Dan di sini kita tidak melihat ibu bapa itu. Lebih mudah kalau kita lihat ibu bapa itu, pengorbanan mereka. Tapi kalau misalnya ada ibu bapa yang saya susah Ustazah, ibu bapa saya ni tak bertanggungjawab. Ibu bapa saya tak pernah ada di kehidupan saya. Ibu bapa saya, kerja mereka adalah mendera saya sahaja. Banyak kejadian seperti ini dan cukup menyayat hatilah. Dan ini memang aduan-aduan yang benar yang banyak para asatizah terima. Tentang penderaan secara emosi, secara fizikal, itu berleluasa.
Dan itu menjadi soal masalah isu sekarang ini, social issue buat sekarang ini. Jadi kalau misalnya ada ibu bapa yang seperti itu, bagaimana untuk kita berbaik dengan mereka, itu ada seninya juga. Memang kita rasa sakit, kita rasa marah, kita rasa seperti tak nak ada kaitan dan sebagainya, tetapi kita tahu Allah menyuruh kita untuk tetap berbaik, tetap berlembut, tetap menjaga akhlak terhadap ibu bapa. Kalau susah untuk kita lihat mereka kerana mereka telah pun menyakitkan kita, kita mesti lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka beritahu seperti ini. Look beyond them. Look beyond them. Lihat maksudnya bukan lihat kepada ibu bapa itu, tapi kita lihat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membawa kebaikan. Tapi di sini kalau dari sudut penderaan dan sebagainya, itu nanti saya akan masuk sebentar lagi apa yang perlu kita lakukan, dan adakah kita hanya berdiam diri sahaja ataupun tidak melakukan apa-apa dan kita terima ianya adalah suatu ujian buat kita. Itu mungkin kalau ada waktu saya akan terangkan, kalau tidak ada waktu mungkin saya tidak terangkanlah. Jadi di sini kita perlu ingat, sebagai anak-anak, berbakti kepada ibu bapa itu adalah wajib, dan memusuhi mereka serta menyakiti mereka adalah perbuatan yang membawa kepada dosa besar dan hidup tidak tenang di dunia dan juga di akhirat. Itu bahagian anak-anak, kerana ibu bapa mempunyai hak kepada anak-anak. Ibu bapa mempunyai hak kepada anak-anak. Sebab tu kalau kita sebutkan silaturahim, hak yang paling kuat sekali di sini adalah ibu bapa kepada anak-anak. Bermakna anak-anak perlu selalu menjaga akhlak mereka kepada ibu bapa, selalu berbakti berbaik, cuba melakukan perkara yang baik buat ibu bapa mereka. Tapi sekarang ini, walaupun ada dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan tentang hak ibu bapa kepada anak-anak mereka, tidak semestinya ibu bapa itu boleh suka-suka hati menggunakan kekuasaan mereka. Bukan memberikan kuasa kepada ibu bapa, tidak. Di sini ibu bapa pun mesti faham bahawa setiap hubungan perlu ada dua hala. Saya ulangi, dalam apa pun hubungan yang kita jalini perlu ada usaha dua hala. Hubungan ibu bapa dan anak-anak, ada ibu bapa, ada anak-anak. Hubungan suami isteri, ada suami, ada isteri. Hubungan murid dan guru, ada murid, ada guru dan lainnya. Jadi di sini perlu ada dua hala. Tak boleh bertepuk sebelah sahaja. Sejatinya hubungan itu boleh menjadi hubungan yang berjaya jika ada usaha dari kedua-dua pihak. Ini kita sebutkan, kita sampaikan kepada anak-anak tentang hak ibu bapa terhadap anak-anak, tetapi kita lupa bahawa anak-anak pun ada hak terhadap ibu bapa mereka. Jadi di sini bukan anak-anak saja yang perlu berbakti kepada ibu bapa, tetapi ibu bapa yang sepatutnya menjadi orang yang pertama memainkan peranan mereka, memainkan tanggungjawab mereka dengan baik. Kalau mereka dah menjalankan tanggungjawab mereka, peranan mereka dengan sebaik mungkin, mengikut keadaan mereka, nescaya anak-anak mereka akan mudah untuk berbakti ketika mereka sudah besar nanti. Dan di sini saya ingin berikan satu kisah. Kisah ini sangat popular tentang, kita boleh jumpa di dalam kitab Tarbiyatul Aulad dan banyak kitab lain yang mengemukakan tentang kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tentang seorang lelaki tua yang mengadu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi di sini saya nak berlaku adil, memang saya sebutkan tentang hak ibu bapa terhadap anak-anak, anak-anak perlu berbakti, anak-anak perlu menjaga akhlak dan sebagainya, tapi hubungan itu perlu dua hala. Jangan kita menuntut kepada anak-anak saja, tetapi anak-anak pun ada hak terhadap ibu bapa. Dan saya ingin sampaikan kepada anda semua, kepada para penonton sekalian, kerana saya mengambil ini sebagai suatu peringatan buat diri saya sendiri. Kerana saya adalah seorang ibu juga. Dan saya, kalau saya menyampaikan itu buat saya rasa ini disampaikan, ditujukan kepada diri saya sendiri sebenarnya. Pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki tua datang kepada Sayyidina Umar dan mengadu kepada beliau. Mengadu tentang anaknya. Anak saya durhaka kepada saya, anak saya zalim kepada saya. Macam-macam dia mengadu tentang anaknya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sampailah Sayyidina Umar pun panggillah anak orang ini. Panggil si fulan,
dan kemudian Sayyidina Umar pun tanya kepada dia. Ini seorang ketua yang sangat adil, dia tanya. Dan dia pun mengingatkan kepada anak ini, kenapa engkau melakukan zalim terhadap orang tuamu, kenapa engkau seperti ini, seperti itu, seperti mana yang diadukan oleh orang tua ini. Kemudian anak ini dah dewasa, tanya kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, bapa saya ini ada hak ke atas saya. Dia boleh menuntut supaya saya berbakti kepadanya. Tapi pada waktu yang sama, apakah hak saya ke atasnya? Maksudnya tu, kalau dia boleh tuntut, saya pun boleh tuntut jugalah. Kata Sayyidina Umar, ya betul. Dan apakah haknya? Hak saya ke atasnya, kata Sayyidina Umar, yang pertama adalah seorang laki-laki itu perlu mencari ibu yang baik untuk anak-anak. Ini kita boleh nampak di kitab yang saya sebutkan, kitab Tarbiyatul Aulad. Sebab tu penting. Dari sudut cari pasangan, sebenarnya kalau nak dapatkan anak soleh-solehah, pendidikan anak, ini bukan bermula dari anaknya dilahirkan, tapi bermula dari kita pilih pasangan lagi. Sebab itu kalau cari pasangan, guru-guru Gamisku menyatakan seperti ini, kalau kita cari pasangan, kita tanya diri kita sendiri, jangan main asal aja, kawan saya dah kahwin, saya pun nak kahwin. Kalau itu niatnya susah jugalah, takut nanti maksudnya tu akan banyak ujian yang perlu dilalui. Dan guru kami beritahu kami seperti ini, kalau kita nak jadikan seseorang itu pasangan kita, kita tanya, adakah dia boleh menjadi ibu yang baik untuk anak-anak saya? Adakah dia boleh menjadi ayah yang baik buat anak-anak saya? Yang seperti itu. Jadi Sayyidina Umar kata yang pertama adalah haknya laki-laki itu perlu carikan ibu yang baik. Bermaksud kalau diinginkan anak yang baik, ibu tu memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Yang kedua, perlu memberikan nama yang baik. Yang ketiga, perlu mengajarkan Al-Quran. Dalam erti kata lain, pengajian Islam, mengajarkan tauhid dan sebagainya. Dan anak ini berkata, sebenarnya wahai Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, ayah saya tidak pernah melakukan kesemua itu. Bermakna dia memilih pasangan yang mungkin menurutnya salah, ceritanya panjang juga lah tapi saya pendekkan. Yang kedua, dia berikan saya nama yang tidak baik. Nama saya membawa makna kumbang dan tak ada signifikan lah pada perkataan kumbang itu. Dan kemudian yang ketiga, dia tidak pernah mengajarkan saya tentang Al-Quran, tentang pengajian Islam. Dan bapa saya tidak pernah melakukan perkara yang seperti itu. Dan kemudiannya Sayyidina Umar pun pergi kembali kepada orang tua itu dan berkata, wahai orang tua, sebelum anak kamu berdurhaka terhadapmu, kamu sudah berdurhaka dahulu terhadap anakmu. Tapi di sini bila saya ceritakan tentang ini, jangan salah faham, jangan kemudian kita menjadikan anak-anak pun wah besar kepala lepas ni. Saya tak nak seperti itu kerana saya rasa mungkin ada yang salah faham tentang kisah ini, lepas ini boleh salah-salahkan ibu bapa mereka. Ini semua bapa punya pasal Sazali jadi gini. Jangan jadi yang seperti itu. Kerana apa-apa pun yang mereka lakukan. Sebab tu saya kata kita berbakti kepada ibu bapa kita, siapapun mereka. Mereka pun manusia juga, pasti ada kesalahan, ada yang diberikan hidayah, ada yang tidak diberikan hidayah. Tapi kita jaga akhlak kita sebagai seorang anak. Itu yang penting. Kita jangan sibuk dengan peranan mereka. Bapa kau jadi bapa kena gini, kena gini. Mak kau jadi mak kena gini. Tak perlu sibuk dengan peranan mereka. Mereka perlu tahu sendiri. Dan kalau kita boleh sampaikan dengan cara yang baik juga. Peranan kita kepada ibu bapa adalah menjaga akhlak kita. Berbaik kepada ibu bapa. Kerana kita hanya jaga kita hanya jaga peranan kita, iaitu anak kepada ibu saya, anak kepada ayah saya. Apapun yang mereka lakukan, kesilapan mereka, kesalahan mereka, tidak bertanggungjawabnya mereka, itu adalah antara mereka dan Allah Subhanahu Wa Taala, tak terkait langsung dengan kita. Jangan sampai kerana kesilapan mereka kita pun jadi penuh dengan kebencian dan kita melakukan perkara yang tidak sepatutnya, dan akhirnya bukan sahaja mereka bersalah, bahkan kita juga yang bersalah. Jadi di sini para penonton sekalian, saya tak nak sampai ada salah faham di sini. Jadi kita perlu tahu maksudnya tu apa-apa pun sebagai anak kita perlu berbakti
siapapun ibu bapa kita berbaik. Walaupun, tapi Ustazah dia dah sakitkan saya dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari dengan lebih lanjut insya-Allah. Bagaimana jika ibu bapa saya, ahli keluarga saya, kaum kerabat saya, orang-orang yang kemudiannya boleh mendatangkan perkara yang memudaratkan buat diri saya. Bagaimana apakah perlu saya teruskan untuk berbaik dengan mereka walaupun mereka tidak berbaik dengan saya? Adakah perlu saya masih lagi cuba mengeratkan silaturahim padahal dia dah kata saya tak nak lagi ada kaitan dengan kamu? Perlukah saya terhegi-hegi? Ada yang gunakan perkataan seperti itu. Saya pernah dapat soalan, Ustazah, saya nak baik-baik dengan dia tak nak. Lepas tu Ustazah cakap silaturahim, saya pun cubalah berbaik-baik dengan dia. Tapi akhirnya saya tengok macam saya je terhegi-hegi. Perkataan seperti itu. Sekarang ini kalau itu yang berlaku, apa yang perlu kita lakukan? Wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustazah. Jadi seperti mana kita berbalik kepada soalan tadi yang saya tanya, salahkah kita memutuskan silaturahim? Sudah katakan seperti mana kita dijanjikan kepada kebaikan apabila kita menjaga silaturahim, ada juga hukuman yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dalam hadis Rasulullah datangkan satu hukuman jikalau kita mengambil remeh dan tidak menjaga hubungan dengan orang lain tanpa sebarang sebab. Jadi insya-Allah ini adalah disebabkan masa agak singkat. Insya-Allah saya akan tanyakan soalan yang terakhir Ustazah. Jadi saya nak berbalik kepada statement Ustazah tadi tentang dua hala. Maksudnya tidak boleh sahaja satu pihak menjaga pertalian itu, harus datang daripada kedua-dua pihak. Jadi di sini saya nak tanya, bagaimana jika seseorang itu hendak berbaik, baikkan pertalian mereka, tetapi lagi satu pihak itu tidak mahu ataupun pertalian itu sudah pun terputus atau semakin terputus. Dalam keadaan begini, apakah yang harus kita lakukan? Baiklah Ustazah Umairah, terima kasih atas pertanyaan itu kerana memang itu adalah suatu pertanyaan yang ramai ditanyakan oleh masyarakat umum dan memang kita banyak kes-kes yang mempunyai masalah seperti ini. Saya ingin membawa para penonton sekalian kepada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni panjang, saya tak hafal, jadi saya kena baca sekejap. Saya nak buka sebentar. Okey. Jadi ini hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyambung silaturahmi itu bukanlah yang menyambung hubungan yang sudah terjalin. Akan tetapi orang yang menyambung silaturahmi ialah orang yang menjalin kembali hubungan kekerabatan yang sudah terputus. Idza quti'at rahimuhu wa salaha. Idza quti'at rahimuhu wa salaha. Dan dalam hadis lain kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai keluarga. Aku menyambung hubungan dengan mereka. Aku berusaha untuk menyambung hubungan dengan mereka. Akan tetapi mereka tetap memutuskannya. Aku cuba berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka berbuat buruk terhadapku. Aku cuba berlemah lembut kepada mereka, akan tetapi mereka tetap berkasar terhadapku." Mungkin ada yang bila dengar hadis ni, itu yang saya rasakan. Subhanallah, nasib baik ada ajaran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau tanya saya pun tak tahu nak buat apa sebenarnya. Alhamdulillah, Nabi Muhammad SAW dah ajarkan, dah membimbing kita, hanya saja kita perlu belajar. Jadi seorang sahabat ini bukan masalah sekarang, zaman Nabi Muhammad SAW pun ada masalah seperti ini. Kita nak baik-baik, dia pula tak nak. Kita cuba baik-baik dengan dia, lembut-lembut dengan dia, dia pula kasar dengan kita. Kita nak kita berikan akhlak mulia, dibalas dengan akhlak yang keji dari mereka. Apa Rasulullah SAW menasihatkan kepada sahabat ini ketika dia melalui perkara yang seperti itu, dan kita boleh ambil ini sebagai pengajaran buat kita. Kata Nabi Muhammad SAW, apabila engkau benar yang sedemikian,
Maksudnya bila apa yang kau kalau apa yang kau katakan itu benar, maka seakan-akan kamu sedang menyuapi mereka pasir panas. Pasir panas. Apa yang dimaksudkan? Waktu saya baca pasir panas ni apa pula? Dan para ulama dah menjelaskan dalam kitab-kitab mereka. Apa yang dimaksudkan dengan pasir panas adalah balasan yang mereka dapat. Jadi sebagai contoh, kita nak berbuat baik dengan dia, kemudian dia membalas dengan keburukan. Maka yang dia dapat dari kita adalah pasir, dan pasir itu yang kemudiannya akan menjatuhkan mereka. Pasir itu yang kemudiannya akan memberikan hukuman buat mereka. Pasir yang panas. Sebab kalau kita melakukan yang baik, kita berlembut, cuba sedaya upaya melakukan baik walaupun dia jahat dengan kita, kita mendapatkan ganjaran yang sangat tinggi. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad SAW sebutkan seperti ini. Dan Allah akan sentiasa menjadi penolongmu selama kamu berbuat demikian. Nabi Muhammad SAW memberikan janji, memberikan sebuah janji yang mana Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memberikan kebaikan buatmu kerana kamu masih tetap berusaha untuk berbaik-baik, berusaha untuk menjalinkan silaturahim itu, berusaha untuk berkata-kata yang lembut. Allah tahu, Allah akan berikan setinggi-tinggi ganjaran. Tapi bila diterima oleh orang itu sebaliknya, maka orang itu akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sini kita mesti faham juga ada orang dah semangat, dah tahu tentang hadis ini, dia lagi mengapi-apikan keadaan. Jangan seperti itu juga. Saya banyak kena buat disclaimer setiap kali kalau saya sampaikan hadis yang seperti ini. Kerana lepas tu orang akan mengapi-apikan. Itulah ustazah, saya dah baik-baik dengan dia tak nak saya cakap dengan dia. Aku dah baik dengan kau, aku dapat pahala tau. Kau dapat dosa tau, kau dapat pasir panas. Wah, makin marahlah orang tu. Jadi kita jangan provokasi. Jangan adakan provokasi di situ. Kita kalau nak akhlak mulia, terus-terus akhlak mulia. Jangan separuh-separuh. Sekejap akhlak mulia, kemudian tu kita mengapi-apikan, kemudian kita cuba akhlak mulia. Jangan seperti itu. Orang yang benar-benar ikhlas, yang benar-benar hati mereka suci, hati mereka hati mereka benar, itu adalah orang-orang yang tak pilih-pilih nak berakhlak mulia tu. Terus akhlak mulia. Jadi di sini kita mesti faham, walaupun orang itu nak putuskan tali hubungan dengan kita, kita perlu berikan kita perlu berikan kesempatan, kita perlu berikan peluang untuk memperbaikinya. Orang tu nak atau tak nak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang penting kita dapat ganjaran. Di sini sebelum kita selesai, sebab saya tahu dah tak cukup waktu, saya nak terus selesaikan sebab saya ada letak macam khulasah rumusan. Saya ingin beritahu bahawa dalam pertalian ini, pertalian kekeluargaan, pertalian antara ibu bapa, pertalian antara adik-beradik, pertalian antara ahli keluarga lain, pertalian antara kawan-kawan, ini semua pertalian. Kita perlu fahami 3 poin yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya 2 poin lah, tapi poin yang kedua saya pecahkan kepada 2. Yang pertama, kalau orang berbuat baik dengan kita, kita mesti dengan mudah kembali berbuat baik. Kita mesti membalas dengan kebaikan juga. Jadi sebagai contoh, ibu bapa kita dah berkorban segala-galanya buat kita. Ibu bapa kita dah membesarkan, merawat kita. Bukan mudah menjadi ibu bapa ni, bukan mudah. Kita kalau dah jadi ibu bapa, baru kita mulalah kita terfikir tentang mak bapak kita. Tak senang dulu. Saya cakap macam faham gitu kalau nak tengking balik ibu bapa, padahal jadi ibu bapa kita sekarang tahu ianya bukan perkara yang mudah, perlukan banyak sekali pengorbanan. Jadi ibu bapa kita yang subhanallah bertanggungjawab, cuba sedaya upaya mereka, pastinya ada kalanya mereka berbuat silap, tapi itu bukan urusan kita, itu antara mereka dengan Allah. Kita sebagai anak perlu menjalankan peranan kita sebagai anak. Dan yang memudahkan lagi adalah ibu bapa kita adalah ibu bapa yang baik, bertanggungjawab, cuba sedaya upaya untuk menjadi ibu bapa yang baik. Dengan sendirinya kita akan cuba sedaya upaya untuk menjadi ibu bapa yang baik buat anak-anak kita juga. Itu yang pertama, paling mudah sekali. Kalau orang baik dengan kita, mudah kita nak baik dengan orang. Yang susah, kita nak baik dengan orang
Kita nak berbaik dengan orang yang yang membalas dengan kejahatan. Itu yang susah. Itu yang selalu jadi persoalan yang banyak sekali. Sekarang ini, kepada mereka yang melalui ingin menjalinkan silaturahim dengan kebaikan, tetapi orang membalas dengan keburukan. Kita lihat, saya pecahkan kepada dua. Kita lihat. Yang pertama, adakah ianya memudaratkan? Jadi, bolehkah kita memutuskan tali persaudaraan itu? Bolehkah kita memutuskan tali pertemanan itu? Bolehkah kita memutuskan tali kekeluargaan itu? Dia bukan putuskan yang kemudian kita putuskan kita ada rasa benci. Bukan. Kalau begitulah cara kita, bermakna kita berdosa. Kita putuskan tali persaudaraan, kemudian kita simpan dendam, kita simpan benci, itu berdosa. Tapi kalau kita melakukan itu kerana untuk kebaikan, kerana ianya memudaratkan. Kalau saya terus-terus dengan dia, dengan walaupun dia ahli keluarga, tapi saya tahu akan memudaratkan diri saya. Memudaratkan seperti apa? Seperti sebagai contoh penderaan. Saya menjauhkan diri dari ahli keluarga ini kerana dia suka keluarkan kata-kata yang sangat menjatuhkan. Jadi di sini kita mesti fikir. Yang pertama, kalau dia melakukan perkara yang buruk terhadap kita, adakah ianya memudaratkan? Dia ada perbezaan memudaratkan dengan kita terlalu berfikir sangat. Mudah di kita sebutkan, mudah Allahumma salli ala Muhammad, apa perkataan tu? Bukan sensitif, mudah berlalut, bukan. Ada, ya Allah saya lupa, minta maaf sangat. Okey, jadi dia seperti ini. Yang pertama, ada perbezaan antara orang yang betul-betul menyakiti kita, memudaratkan kita, dan juga yang kita terlalu fikirkan sangat. Sikit-sikit kita rasa, orang tu cakap pasal saya. Mudah terasa. Sikit-sikit kita rasa, orang tu nak buat jahat kepada saya. Itu rasa sendiri. Kita buat andaian sendiri. Itu lain dari yang benar-benar orang memudaratkan kita. Banyak kali yang saya dengarkan aduan adalah orang-orang yang hanya buat andaian di kepala otak mereka sendiri. Saya tak boleh dengan dia, Ustazah. Boleh tak saya jauhkan diri dengan saya? Kenapa? Sebab dia pandang rendah kepada saya. Macam mana awak tahu dia pandang rendah? Sebab setiap kali saya datang rumah, dia akan masuk ke dalam bilik tak nak tengok saya. Jadi itu sesuatu yang saya boleh katakan bukan sesuatu yang memudaratkan, tapi kita mesti tahu seni bagaimana untuk memperbaiki keadaan dengan orang itu. Jadi ramai antara orang-orang yang mengadukan masalah silaturahim ini bukan kerana orang itu memudaratkan, tapi dia simpan dalam akalnya, dalam otaknya, buat andaian sendiri, buat cerita sendiri. Semua orang tengok pandang serong kepada dia, semua orang pandang jahat dengan dia. Jadi perlu cari kestabilan, perlu damaikan hati dulu. Perlu damaikan hati. Kalau perlu jumpa kaunselor, sila jumpakan kaunselor. Jika perlu jumpa orang yang boleh membantu mengawal perasaan kita, sila jumpa. Ini yang andaian sendiri dirinya dimudaratkan, padahal tidak. Jika itu berlaku, sebaiknya kita menjaga silaturahim. Sebaiknya kita belajar bagaimana untuk jangan terlalu fikirkan sangat, ataupun kita fokuskan kepada urusan kita saja. Dia nak buat apa, dia punya suka hati. Yang penting saya tetap berbaik dengan dia. Yang kedua adalah benar-benar memudaratkan kita. Benar-benar memudaratkan kita. Apa yang dilakukan itu benar-benar sangat toksik, sangat toksik. Sebagai contoh, dia memukul kita, dia menjatuhkan kita, ataupun dia betul-betul setiap kali kalau bersama dengan dia akan terjadi sesuatu yang mudarat, benar-benar mudarat, dan ini bukan andaian. Yang seperti ini pun perlu ada orang ketiga untuk membantu situasi tersebut. Panggil orang ketiga supaya boleh kita panggil mediate untuk memperbaiki keadaan. Soloh. Kita panggil orang ketiga untuk membantu. Macam mana caranya, Ustazah? Ini saya tak boleh terangkan di sini. Kita perlu cari tahu sendiri. Jadi di sini kalau misalnya urusannya dengan orang yang kita tak boleh, dia sebenarnya kalau talian silaturahim dengan orang luar lebih mudah. Kalau dibandingkan dengan pertalian silaturahim dengan keluarga sendiri, itu susah. Tapi apa-apa pun kita mesti faham, kita mesti cuba sedaya upaya
berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW untuk kekal baik dan juga memperbaiki tali silaturahim yang kita ada bersama orang-orang ini. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustazah atas jawapannya. Saya rasa jawapan yang Ustazah kongsikan ni, ramai orang boleh jadikannya sebagai sebuah motivasi untuk sentiasa menyantuni orang-orang yang walaupun mereka berbalas dengan kejahatan, kita tetap bersabar dan menyantuni mereka dan jangan putuskan silaturahim kita kecuali jikalau telah memudaratkan kita. Jadi syukran Ustazah atas perkongsiannya. Jadi alhamdulillah kita dah pun sampai ke akhir sesi ini. Banyak yang telah kita manfaatkan daripada jawapan-jawapan Ustazah, daripada perkongsiannya. Kita dah dapat kupaskan tajuk silaturahim ini dengan lebih mendalam. Jadi saya pasti tuan-tuan dan puan-puan dah boleh jawab soalan tadi. Sama ada silaturahim penting ataupun tidak. Perlu ataupun tidak. Jadi jawapannya adalah sudah tentu perlu. Kan perlu untuk kita jaga hubungan silaturahim kita dengan keluarga antara sesama insan. Dan memang kewajipan kita sebagai orang-orang Muslim untuk menjaga akhlak kita, akhlak yang mulia dan pada masa yang sama jaga hubungan kita dengan orang-orang lain insya-Allah. Jadi sekali lagi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah Nadia Hanim kerana hadir pada hari ini, meluangkan masa berkongsi ilmu bersama kami. Jazakillah khairal jazak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan membalasi jasa Ustazah insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doanya indah. InsyaAllah. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin dan hadirat yang meluangkan masa untuk dengar tentang tajuk ini. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat yang banyak daripada sesi ini insyaAllah. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya pas kepada Ustaz Muaz insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sampai sudah ke penghujung program Bicara Keluarga kita pada hari ini. Saya mewakili Masjid Al-Mawaddah menyampaikan jutaan terima kasih kepada Ustazah Nadia Hanim atas kesudian menerima undangan kami dan menyampaikan topiknya dengan baik sekali yang padat dengan syarat dengan maklumat yang bermanfaat lah insya-Allah. Terima kasih Ustazah. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Harap-harap tak seriklah untuk bersama kami di Masjid Al-Mawaddah lagi insya-Allah. InsyaAllah tidak. Alhamdulillah. Masya-Allah Ustaz Muaz sangat memudahkan. Tadi Ustazah Umairah pun sama menjadi moderator yang sangat baik. Jadi saya rasa senang hatilah boleh ikuti dan terima kasih atas undangannya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih juga saya ucapkan buat saudari Ustazah Umairah Sofia yang telah mengacarakan program ini dengan baik, dengan lancar sekali. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Akhir sekali, kami di Masjid Al-Mawaddah juga berterima kasih kepada para jemaah yang telah mengikut serta program Bicara Keluarga ini. Jangan lupa untuk like, share ataupun komen di post ini supaya kami dapat terus menyediakan dan memperbaiki program-program yang kami sediakan. Sama ada untuk program pembangunan keluarga ataupun untuk program-program dakwah yang lain. InsyaAllah, sokongan anda amat kami hargai. Moga Allah balas jasa anda semua dengan kebaikan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Baiklah, kita akhiri program ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.